Apa khabar semua? Kalau anda pernah experience tayar pancit, most likely dia akan berlaku sewaktu kita betul-betul tengah tak ada duit. Gaji belum masuk, duit dah belanja dekat tempat lain. Masa itulah tayar tu nak pancit. Itu belum lagi kalau kita tukar tayar tu, baru jalan 2-3 km, pancit pula. Itu lagilah rasa nak menangis. Lepas tu kalau tayar tu pancit, kita tak perasan. Lepas tu kita jalan lagi. Waktu nak tukar tayar, pomen check, spok rim dah crack. Masa tu lagilah menangis. Jadi alangkah baiknya kalau tayar kita ni tak bocor-bocor selama-lamanya. Dan salah satu pengeluar yang ambil benda ni sebagai challenge adalah Michelin. Sejak beberapa tahun dulu, diorang dah cuba buat satu konsep tayar ni dinamakan airless tire. Maknanya dia tak pakai udara. Jadi bila tak ada udara ni, tayar tu disupport oleh spok rim kita menggunakan bentuk-bentuk macam spok rim juga. Dia macam spok-spok yang keluar daripada center tayar tu. Jadi spok ni dibuat daripada getah jugalah. Jadi tayar ni memang banyak pakai getah. Cuma masalahnya dah lama dah diorang develop benda ni, tapi sampai sekarang masih tak available kan dekat kedai. Tak boleh beli lagi. In fact, dalam website Michelin pun tak jual lagi. Dia hanya baru testing dekat kereta-kereta untuk dia punya development. Jadi adakah teknologi ni akan gagal? Dan kita akan tengok 5 cabaran besar yang mungkin akan menggagalkan terus projek ni. Dan entah sampai bila-bila lah kita akan hidup dengan ketakutan tayar kita akan pancit. Okey, jom kita tengok. Sebab pertama sekali adalah tayar ni sebenarnya memang susah nak buat. Nampak macam senang, benda bulat je kan? Tak akanlah tak boleh buat. Tapi sebenarnya tayar ni satu komponen yang sangat penting. Sebab contact patch tu lah satu-satunya kontak antara jalan dengan kereta kita. Maknanya rotation daripada tayar tu menghasilkan daya. Daya tu dipindahkan ke jalan melalui tayar ni. Jadi bukan setakat dia kena kuat, tapi dia kena juga tahan panas dan juga tahanlah segala macam bentuk cornering dan sebagainya. Sebab tu kalau tengok fasiliti diorang untuk test tayar ni, kita pun kesian dekat tayar tu. Dan tayar ni juga dia kenalah fleksibel. Dia akan bertindak sebagai suspension tambahan untuk kereta kita. Kalau tayar ni keras sangat, segala lubang-lubang dekat jalan tu akan transfer load tu terus dekat kita punya suspension, maka suspension kita cepat rosak. Untuk racing pula, tayar ni tak boleh fleksibel sangat. Nanti nak corner tak sedap pula sebab ada play dekat situ. Jadi nak dapat balance flexibility ni, sama ada nak jadi fleksibel sangat atau nak jadi keras sangat, itu yang menjadi satu cabaran kalau pakai tayar jenis yang macam ni. Kalau tayar biasa tu memang ada besi yang bagi bentuk pada tayar ni dan udara tu pun bertindak sebagai suspension tambahan. Kalau kita tak nak tayar tu fleksibel sangat, kita pun nipiskan tayar tu. Jadi dia kurang fleksibel. Tapi kalau airless tayar ni nak dapat flexibility yang macam ni memang susah. Bila susah nak buat, jadi tayar ni tak boleh dijual kepada semua orang dalam market. Jadi itu sebab pertama kenapa susah sangat nak buat tayar airless ni. Sebab kedua pula, bila ada banyak sangat solid atau bila ada banyak sangat getah yang membentuk spok-spok airless tayar ni, bila kita bergerak dan bila lalu dekat bumps, dekat potholes dan sebagainya, komponen yang solid ni akan generate haba. Dan bila ada banyak komponen solid, maka makin banyaklah haba yang terhasil. Bila banyak sangat haba terhasil ni, combine dengan kita punya cornering force dan sebagainya, kalau kita ni jenis kaki yang berat tau, orang putih kata heavy footed, kerja nak lenjan je, memang lama-lama dia akan jadi terlalu panas dan mungkin sampai satu point dia akan cair. Kalau cair getah ni, kira rosak teruslah tayar kita tu. Jadi walaupun kita tengok tayar sekarang ni simple je, pump angin je kan, tapi angin dekat dalam tayar itulah sebenarnya yang disperse haba-haba ni supaya dia tak jadi panas sangat tayar kita tu. Even tayar F1 pun sepanas-panas dia pun hanya permukaan luar tu je yang cair. Anda bayangkanlah kalau haba dekat tayar F1 tu kita guna tayar airless macam ni. Memang boleh jadi melampau-lampau haba dia. Dan dekat Malaysia ni pula bukanlah negara yang sejuk. Lagi-lagi lately makin panas saya tengok. Cuaca kalau tengah hari tu memang ganas. Jadi kita risau dengan haba yang macam ni, tambah pula dengan driving behavior yang ganas, tayar tu akan cair. Jadi ini satu lagi cabaran besar nak buat tayar airless ni. Okey, sebab ketiga kenapa projek tayar airless ni mungkin akan gagal adalah harga dia.
harga untuk tayar yang macam ni, dia tak akan jadi lebih murah dari tayar kita sekarang ni. Tayar sekarang ni, kalau tayar Ecopia Pro 2 Beza tu RM130 sebiji. Ada juga tayar yang high-end sampai RM2,000 sebiji pun ada. Jadi tayar macam ni, getah dia tu tak adalah banyak. Dekat muka dia dengan dekat dia punya sidewall. Itu saja. Tapi kalau guna tayar airless ni, muka dia tu confirm pakai getah, tapi dia punya spoke-spoke dia tu akan menggunakan getah yang sangat banyak. Jadi of course, harga dia akan jadi lagi mahal. Manufacturer pun tahu kalau dia dapat jual tayar macam ni, kita pun lega tayar tu takkan bocor, mestilah dia akan jual pada harga yang lebih tinggi sebagai ganti ketenangan hati kita tu. Jadi kalau high performance tayar yang originally harga dia RM2,000, tak tahulah berapa dia orang nak jual kalau tayar ni dijadikan tayar airless. Jadi mungkin harga ni akan menyebabkan produk ni gagal, tapi kita tak tahu lagi. Tengok target market Michelin sendiri. Mungkin dia akan supply kepada lori-lori sahaja ke, ataupun dia hanya akan supply pada kereta-kereta yang mahal saja ke? Kita tak tahu lagi. Jadi kita tunggu dan lihat saja. Okey, faktor keempat kenapa susah sangat nak develop tayar airless ni adalah, of course, sekarang ni tak ada real use punya case. Selagi tayar tu tak ada dalam market, diorang tak akan dapat tahu apa feedback customer. Dan most likely, customer yang akan beli tayar ni dipanggil sebagai early adopters. Early adopters ni adalah orang yang memang banyak duit dan dia suka benda-benda yang teknologi tinggi ni. Apa yang keluar je, dia nak pakai dulu. Sama macam situasi EV dekat negara kita sekarang ni, masih lagi untuk early adopters. Dan bila tayar ni roll out, early adopters ni bila susah nak cari replacement tayar, ini menjadikan tayar tu akan jadi lebih mahal. Balik kepada point kita yang ketiga tadi. Jadi ada tak antara anda yang sanggup jadi pengguna awal tayar airless ni? Kalau sanggup, cuba komen dekat bawah. Manalah tahu ada rezeki Michelin hantar tayar ni dekat anda kan? Okey, faktor kelima kenapa tayar macam ni sangat susah nak develop dan mungkin akan gagal adalah macam mana diorang nak buat tayar ni supaya dia boleh provide traction yang sama dengan tayar biasa yang ada sekarang ni. Maksud saya, adakah diorang masih boleh adjust? Kalau tayar murah, traction kurang sikit. Kalau tayar mahal, dapat traction yang tinggi. Anda kena ingat, kalau tayar sekarang ni nak ubah benda tu, dia hanya perlu ubah dia punya material saja, ataupun compound nak buat tayar tu. Kalau dapat compound yang soft, memang akan dapat tayar yang grip, tapi dia akan cepat habis. Kalau compound hard pula, tayar kurang grip, tapi tahan lamalah tayar tu. Cuma untuk case airless tayar ni, sebab dia pakai spoke, dia tak ada sidewall, segala daya daripada traction tu akan ditanggung oleh spoke ni. Jadi bentuk spoke tu nak kena adjust. Mungkin thickness dia kena adjust, kepanjangan dia nak kena adjust. Kalau dia punya compound tu, confirm lah nak kena adjust. Jadi faktor-faktor macam ni yang menjadikan sangat susah untuk engineer fine tune apa yang diorang nak buat untuk bagi traction yang sama dengan tayar yang kita ada sekarang ni. Itu belum lagi nak kata kita punya sport rim sekarang dah tak boleh pakai, kena pakai sport rim lain. Sebab sport rim sekarang ni ada besi dekat tayar tu akan cengkam kita punya sport rim. Kalau tayar airless ni, sidewall pun tak ada, jadi kena ada sport rim yang baru. Even Michelin pun kena develop sport rim dia sendiri. Jadi panik juga kot kedai-kedai sport rim sekarang ni. Jadi walaupun kita tengok memang susah nak develop tayar macam ni, tapi dia ada jugalah advantage dia. Kata Michelin, tayar kita ni setiap tahun 200 juta tayar akan dibuang macam tu saja sebab tayar tu pancit dan sebab wear and tear. Jadi 200 juta tayar tu, kalau kita boleh selamatkan dia dengan cara menggunakan airless tayar ni, memang bagus untuk environment. Cuma masalahnya airless tayar ni akan guna getah yang lagi banyak daripada tayar biasa. Jadi kalau nak kata benefit untuk environment tu, nak kena balance lah jimat pembuangan tayar dengan pakai material yang banyak. Jadi anda rasa satu hari nanti akan dapat tak kita pakai tayar airless ni, ataupun dia hanya untuk orang-orang tertentu saja? Jangan lupa tinggalkan komen anda dekat bawah dan jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.